Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan Ikhlas FM yang dikasihi disayangi. Okey, hari ini kita buat lintas langsung di sesi temuduga terbuka pengambilan pekerja tempatan di Pasar Borong. Ada tentera ni, warga negara Malaysia. Okey, jadi kepada anda-anda yang mengikuti Ikhlas FM pada saat dan ketika ini, kita nak buat lintas langsung seketika saja di berhadapan dengan NSK. Dekat sini ada dianjurkan oleh Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan yang hari ini mempelawa kepada warga tempatan, warga yang berada berhampiran dekat sini yang ingin untuk mencari pekerjaan. Dekat sini ada ramai nampaknya sambutan yang diberikan oleh warga tempatan. Jadi sedikit sebanyak ianya membuktikan bahawa warga tempatan juga memerlukan pekerjaan. Jadi untuk ini, okey, di sini disediakan kemah kepada anda-anda dan saya dapat memberi jaminan kepada rakan-rakan yang untuk datang ke sini jangan khawatir sebab SOP yang mereka aturkan cukup teliti dengan penjarakan sosial dan PPE. Okey, jadi tidak ada kekhawatiran untuk rakan-rakan kita yang nak datang ke sini. Okey, saya akan panggilkan salah seorang ahli jawatan kuasa yang mengendalikan sesi temuduga ini yang pada hari ini ada beberapa orang untuk mengendalikan. Namun begitu aturan panjang yang Reza Adam jangkakan dekat sini lebih daripada 100 yang beratur untuk menunggu giliran di interview masing-masing. Baik, bersama-sama dengan kita saudara YC. Ni masuk, okey. Ini ada garisan polis ni sahabat-sahabat ya dekat sini. Okey. Okey, ini saudara YC. Baik, saudara YC, boleh terangkan tak perjalanan sesi temuduga pada hari ini? Saya pun tak sangka apa yang saya buat selama ni saya untuk membantu warga negara yang penduduk tetap penduduk warga negara kita, rakyat Malaysia. Tak kira Cina, India, saya pun tak sangka ramai macam ni. Apa yang saya tengok ni, orang memang ramai yang tak ada kerja. Datang interview kat sini. So bermakna saya rasa benda ni adalah tepat. Dalam masa sekarang ni memang kita ada jangka dalam 300 orang. Dalam 300 orang diperlukan untuk pada hari ini ya. Okey, Mr. YC, sebenarnya apa yang mendorong Persatuan Penjaja mengadakan sesi temuduga untuk mencari pekerjaan ni? Kita akan mendorong warga tempatan untuk supaya mendapatkan kerja untuk mereka, dan kita akan mengajar mereka berubah cara mentaliti, pemikiran yang mana selama ni orang kata kita ni tak boleh maju sendiri dengan jalan sendiri. Jadi rakyat kita ni bukan malas. Baik, betul. Kita punya tenaga ni kuat. Kita punya tenaga ni kuat. Tak boleh challenge mah. Tak ada orang nak boleh challenge mah ni tenaga kita. Jadi kita ni bukan nak, saya macam saya bukan nak mengondem orang Melayu, tetapi ada segelintir kita tak boleh kerja dekat Pasar Borong kerana Pasar Borong ni kerja dia banting tulang. Dia kerja dia berat, tapi kalau tahu cara dia, skill dia jadi mudah. Okey, Mr. YC, nak tanya, sebelum ini ada kabaran mengatakan di Pasar Borong Selayang ini dimonopoli oleh Rohingya. Boleh ceritakan sikit tak? Apakah situasi ini benar ataupun hanya kabar angin? Okey, dari pandangan saya, semasa saya pun budak pasar juga. Okey. Saya pun tolak sayur juga. Baik. Saya pun jaga orang asing juga. Baik. Sebelum PKP ni, saya faham. 15 tahun yang lepas memang ramai warga asing yang ada dalam Pasar Borong. Baik. Dan sehingga kini apabila PKP ni apabila wabak ini tersebar di dalam negara kita, jadi apa yang kita dapat, umpama kerajaan dia mengenakan PKP. Jadi kita dengan
kita dengan rasa bangganya kita boleh matlamat saya untuk membantu warga negara bekerja dalam sektor pasar. Baik. Okey, Cik YC, menurut pandangan Cik YC, sambutan pada hari ini nampaknya bagaimana? Saya rasa kalau sambutan hari ini daripada pukul 9 tadi orang dah datang dah. Pukul 9 pagi orang dah datang. Okey. Sekarang ni saya rasa barangkali dijangkakan bukan lagi tempat warga asing. Saya rasa ubah. Dah berubah. Dah berubah. Kini dibanjir warga tempatan kita. Okay. Boleh tahu tak, ada yang kata gajinya tu, soal gajinya, boleh bagi gambaran tak soal gaji untuk mereka-mereka yang tertanya-tanya ni? Ada yang bertanya saya ni, gaji macam mana Encik? Okey, boleh Encik YC terangkan gajinya? Okey, gaji sebelum ni warga asing hanya sehari RM50. Okey. Jadi apabila warga asing tak ada, kita gunakan warga negara Malaysia. Baik. Jadi gaji tu standard. Okey. Bos boleh bayar hanya sampai RM70. Okey. Di bahagian sayur. Di bahagian sayur RM70. Okey. Di bahagian ikan RM90. Dibagikan RM90. RM90. Okey. So ikan tu sebab dia kerja berat sikit dan dia main air. Okey. Dia main air. Baik. Okey, antara syarat-syaratnya kalau mereka nak datang ke sini, apa yang perlu dipatuhi, apa yang perlu dibawa ataupun apa-apa mungkin yang boleh membantu mereka nak datang? Okey. Dia cuma datang bawa IC, salinan fotostat IC dan gambar, itu saja. IC, salinan IC, gambar skeping. Okey, ini untuk menandakan mereka memang warga Malaysia kan? Okey, Cik YC, Cik YC melihat situasi di Pasar Borong untuk pada ketika ini bagaimana? Adakah ke arah yang positif ataupun sesuatu perlu dilakukan lagi di kawasan ini? Okey, kita akan buat selepas ini. Saya akan bermeeting dengan ahli jawatan kuasa, persatuan penjaga kecil wilayah, penjaga akan datang. Kita akan upgrade lagi bagus. Kita memang ada yang kita nak buat, ada sesuatu yang kita nak buat untuk bangsa warga negara Malaysia. Okey, Cik YC, sebagai kata-kata yang bolehlah, Cik YC kan salah seorang orang kuat taksi dan juga e-hailing. Okey, mungkin boleh Cik YC serukan ataupun jemput warga-warga kita yang ketika ini menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pendapatan supaya boleh menyertai sesi temuduga ni. Pada rakan-rakan saya pemandu teksi ataupun pemandu e-hailing, saya faham keadaan semasa kerana saya pun bawa teksi juga kadang-kadang berpengalaman luas berpengalaman Jadi yang mana kawan-kawan yang pemandu teksi atau e-hailing yang tak ada kerja ke atau susah dapat kerja atau kena buang kerja ke, untuk sementara datanglah jumpa saya, insya-Allah saya ada kerja. Saya bagi kerja. Okey. Jadi pada hari ini sampai pukul berapa ni Cik YC? Okey, jadi pada hari ini saya rasa sampai pukul 5 kita dijangkakan habis. Okey, tapi kalau orang tetap datang lagi macam mana? Nak lanjutkan? Kita akan ambil juga. Kerana orang dah datang, kita tak nak suruh dia balik. Okey, saya ada dipahamkan ada saringan COVID-19 tu bagaimana pula? Okey, saringan COVID-19 dia macam ini. Kalau kita nak buat saringan COVID-19, kita kena pakai modal sendiri. RM300 paling murah. Oh, paling murah tu ya, 300? Itu paling murah bagi kita memang mahal. Ya betul. Zaman PKP ni, waktu sekarang ni, yang datang pun semua minta kerja. Mana ada duit pun. Betul. Jadi kita membantu, Tauke membantu. Okey, keluarkan duit untuk saringan COVID. RM350. Okey. Jika pemandu itu pemandu pula.
Jika Okey, tak apa, it's okay. pekerja pasar borong yang diterima itu, Okey. dia hanya datang untuk sehari bekerja dan 2 hari lepas tu dia dah tak datang. Okey. Jadi di situ ada um, kerugian ya? antara Syarikat. Tokek lah, okey. Peniaga. Jadi kita kat sini ada yang kita akan buat sesuatu pada masa akan datang. Okey. Jadi kita kena faham. Okey. 350 tu banyak. Baik. Kalau awak kerja datang sehari, 2 hari lepas tu lari, so bermakna kita dah rugi. Ya. Bermakna tokek bukan tak tolong. Okey. Tokek dah tolong. Dia Baik. sanggup boleh bayar 350. Tapi kenapa kita tak boleh buat kerja tu? Okey, Cik YC, ini nak tanya soalan panas ni. Okey, jadi sebelum ini warga Malaysia kan, bila dah gempa isu ni, barulah tahu rupa-rupanya di Pasar Borong ini dimonopoli oleh warga asing. Lebih-lebih lagi adalah warga Rohingya. Tolong komen sikit. Memang betul. Kalau nak ikutkan, kita dah 10 tahun yang lepas. Okey, 10 tahun lepas. yang lepas, Baik. memang tempat Rohingya. Okey. Okey, jadi bila ada jadi isu macam gini, Okey. dan sebagainya macam gangster ke, Baik. macam nak mengatakan yang dia nak selayang ke, Okey. itu bagi kita tak patut. Tak betul ya. Sebab Tapi soalan dia memang benar lah benda ni. memang Dimonopoli. benar, memang banjir. Dulu Okey. tak ada pun seorang, bukan tak ada seorang pun orang Malaysia. Okey. Ada, tapi sikit. Boleh dikira ya. Boleh dikira. Okey. Dalam jangka masa 95%, Baik. 90% dah. 90% adalah Rohingya. Okey. 90% ya. 90%. Yang 10% tu Okey. India, China, Tokek. Ada yang Melayu sikit. Oh, 90%. Itu satu angka yang sememangnya Memang besar. Memang sememangnya berkampung. amat mustahil kan kalau kita tak sedar selama ini. Jangan tapi buat pasal. tapi nak buat macam mana tu dah berlaku. Walau bagaimanapun Cik Wesi, boleh tak setuju tak kalau saya katakan kejadian COVID-19 ni membuka hikmah sebenarnya untuk kita akhirnya membuka ruang untuk warga tempatan. Betul kan Cik Wesi kan? Jadi ada hikmahnya bila ada COVID ni, bermakna wabak ini membahaya. Baik. Jadi kita macam saya tak perlu nak mengatakan warga asing ni apa nak tunjuk dia salah sangat tu, tak adalah kan. Betul, Tapi memang ada dia punya perangai saja. Tapi tak ramai, segelintir je. Segelintir saja. Okey. Jadi kita bila dah ada COVID ni, inilah peluang kita untuk kembalikan pekerja-pekerja tempatan ni, warga negara ni, belajar bekerja macam mana cara kerja pasar borong yang susah ni. Okey. Susah ke? Susah ke? Susah. Ya okey, kalau nak ikutkan kerja ni tak susah. Baik. Cuma dia berat sikit. Kalau dah ada sikit untuk tolak sayur ataupun ikan, dia jadi mudah. Baik Cik YC, saya dah terbaca dekat iklan kata ada shift siang, shift malam tu macam mana tu? Okey, shift siang untuk sayur, tolak sayur dari shift siang sayur. Baik, okey. Kita loading sayur, macam-macam sayur lah. Baik. Okey. Jadi ikan tu memang belah malam. Sehingga pagi. Baik. Jadi itu dia ada shift. Di situ ada masa dia. Okey, adakah ini terbuka untuk lelaki ataupun wanita ataupun kedua-duanya? Okey, kita terbuka untuk semua lelaki wanita, lelaki atau wanita, semua bangsa, usia. Jika wanita itu boleh handle dengan kerja lelaki. Dia boleh tolak sayur, kira dia handal. Dia boleh lah. Mental nak kena kuat. Baik. Okey, peringkat usia pun umur 18 tahun ke atas lah. 18 tahun ke atas. Janji dia boleh bekerja lah kan. Pelajaran kita tak nak pandang, tapi
Cuma dia tahu ABC 123. Pasal dekat sana ABC 123 kena pakai. Baik, Cik YC, boleh tolong dah sebagai kata-kata akhir untuk nasihat kepada warga kita yang sekarang ini berhadapan dengan COVID-19 ni. Okey, saya nasihatkan pada warga yang interview ni, warga tempatan yang nak kerja di Pasar Borong. Okey. Cari peluang dekat sini dan buka minda bagaimana hendak menjadi seorang peniaga. Baik. Itulah kan betul kata kawan-kawan kita pemandu taksi dan juga e-hailing, pendapatan memang 90% drop. Okey. Jadi Cik YC, terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi kalau ada ke lapangan ni, saya nak buat liputan seketika. Okey Cik YC, terima kasih Cik YC. Baik sahabat pendengar, sahabat-sahabat rakan-rakan e-hailing FM, itu tadi saudara YC ataupun Cik Yahya kita, salah seorang orang kuat Persatuan Penjaja Kecil, dan ini dia presiden. Presiden pun sibuk buat kerja, sahabat-sahabat yang mana ada ke lapangan tu. Okey Presiden. Apa khabar Presiden? Okey Presiden sibuk. Boleh tak katakan pada warga yang sedang melihat ni untuk dijemput hadir kepada yang belum ada kerja atau mencari kerja? Okey, seperti yang kita maklumkan dan diwawarkan dalam WhatsApp group dan juga FB, yang mana pada hari ini kita memberi ruang untuk sesi temu duga terbuka yang diadakan di Pasar Raya Selayang, hadapan MSK. Jadi saya pasti ini semua mesti maklum. Walaupun benda ni agak rushing sebab punya persiapan tu tak ikut dengan rapi. Namun alhamdulillah sambutan yang diterima sangat menggalakkan. Sangat menggalakkan ya. Sebab kita sampai kita punya makluman sepatutnya kita buat start pukul 2 petang. Pukul 2 petang, okey. Rupa-rupanya bila kita dah lalu kat sini untuk buat persiapan pukul 9 pagi mereka dah siap sedia. Tapi saya datang pukul 2.30. Okey. Maksudnya pukul 9 pagi tu dah ada interview dah. Ketika saya datang sini, saya nampak ada orang tunggu sini pukul 10 pagi. Saya terpaksa buat start interview. Sebab saya tak nak takut orang tunggu terlalu lama dan takut benda ni jadi pack. Okey, menurut pandangan Presiden, bila sambutan begini, maknanya ruang untuk warga tempatan tu yang mencari kerja ni memang banyak ya? Begitu. Menurut pandangan saya sebenarnya untuk kerja pertempatan memasuki sektor Pasar Borong sebenarnya memang sangat menggalakkan. Apabila orang sendiri datang, kalau kita tengok sendiri pun pukul apa kan dah penuh dan sebagainya, memang memang cuba nak menyerap untuk masuk Pasar Borong, namun sebelum ini tak dapat ruang. Mungkin dipenuhi oleh warga asing. Mungkin dengan apabila kerajaan membuat saranan supaya warga asing dikosongkan daripada Pasar Borong dan memberi ruang kepada warga tempatan, alhamdulillah dia dapat membuat satu peluang lah. Jadi sebelum ni Tuan Presiden, dipahamkan Pasar Borong Selayang ni lebih 80% adalah warga asing. Jadi dekat sini bila buka ruang macam ni, kesukaran yang dialami sebelum ini kenapa agaknya dipenuhi oleh warga asing tu? Boleh cerita sikit tak, komen sikit tak? Okey. So actually sebenarnya sebelum ni warga asing memang banyakkan menempati kawasan sekitar. So dari sudut pekerjaan pula memang warga asing yang banyak ada bekerja kat sini lah. Warga tempatan ada, tapi jumlah dia sedikit lah. Yang mana sebelum ini majikan lebih gemar untuk mengambil warga asing. Kita pun tahu mungkin punya gaji lebih rendah. Dan lagi tu mungkin warga asing ini pun bila macam betul-betul nak bekerja lah. Sebab dia tak ada pilihan kerja, saya tak ada kerja yang lain kan, macam kita ni, dia mungkin sektor yang lain kan. Jadi kita boleh kerja office, kita boleh kerja pasar, kita boleh kerja kilang, diorang mesti ada. Dan lepas tu Toki lebih gemar untuk hire diorang lah. Kita pergi kepada anggaran keperluan tenaga kerja tu berapa agaknya diperlukan untuk Pasar Borong Layang? Kalau untuk Pasar Borong, kita sekarang ni fokus untuk Pasar Borong Kuala Lumpur. Pasar Borong Kuala Lumpur, Kita bekerjasama dengan saudara YC yang mana dia wakil sebagai majikan. Dan sebelum ni Satulah satu media sosial mengatakan bahawa sini ada temu duga yang palsu di Sri Siam. Saya dapat tu. Kita saudara YC berjumpa dengan saya dan juga setiausaha persatuan. Dan dengan perkara tersebut dan kita membantu beliau untuk membuat satu program terbuka temu duga yang lebih ikut SOP ataupun ikut sistematik lah, supaya perkara macam tu tak berulang. Sebab kita tengok banyak yang datang ke sana hakikatnya kecewa sebab dia ada tempat temu duga. So jadi hari ini sampai pukul 5 petang ya jadualkan. Sampai 5 petang. Nasihat kepada mereka-mereka yang datang selain daripada mematuhi penjarakan sosial, apa yang perlu mereka buat?
Okey, first sekali yang disarankanlah untuk menjaga sosial, disiplinkan diri. Okey. Mana kita tahu kita dalam PKPB, bersyarat bukan bermaksud kita bebas daripada serangan COVID. Okey. Jadi telah dimaklumkan juga yang mana ada siapa-siapa di kalangan peserta yang merasakan mereka tidak sihat, okey, selama batuk dan sebagainya, memang tidak dibenarkan hadir. Okey. Dan jika mereka ada kontak rapat pada orang cakap pesakit COVID juga tidak dibenarkan hadir. Okey. Dan pada mereka di sini harap disiplinkan diri untuk menjaga jarak dan memakai sanitizer yang disediakan di sini untuk memakai mask. Mana dekat sini pun ada SOP ya. Kita ada SOP. Kat depan sana pun kita ada sediakan untuk orang cek suhu. Oh, ada cek suhu sekali. Oh, okey, bagus. Kita nak mengekang perkara untuk wabak COVID ini lah. Okey. Baik, harapan Tuan Presiden kepada sesi temu duga ni. So harapan saya bahawasanya yang mana kita nak pastikan kalau boleh ramai warga negara kita yang dapat bersama ambil bahagian dalam bekerja sektor pasar borong. Bukan hanya bekerja, mungkin di satu masa apabila mereka dah main dalam pekerjaan dan mereka mungkin nak tukar bidang kepada perniagaan, insya-Allah ruang itu memang terbuka. Dan saya pasti mereka akan berjaya sebab apa tiada ruang yang macam yang tersekatlah di pasar borong ni sebab apa masyarakat punya rezeki itu meluaslah. Dari sudut pekerjaan, dari sudut perniagaan, insya-Allah. Jadi di sini kita akan boleh tutup semua pihak yang mengatakan bahawasanya tiada warga negara yang ingin bekerja di pasar borong. Jadi dengan ini kita nak bahawasanya ada warga negara tapi tiada SOP dan cara untuk interview yang betul. Kita buat satu interview yang dua kalinya lah. Jadi sambut melalui satuan untuk membuat temu duga khas untuk pasar borong Kuala Lumpur. Okey, satu matlamat yang bagus. Okey, sebagai kata-kata akhir lah. Ni mungkin nasihat kepada warga Malaysia amnya di tempoh kita PKPB ni, PKPB ni dan juga mungkin bulan puasa dan nak raya ni mungkin ada nasihat yang berguna mungkin yang kita boleh kongsikan dengan warga Malaysia. Okey. Pertama sekali apa yang nak sampaikan adalah nasihat iaitu jaga kita, jaga diri masing-masing, disiplinkan diri. Okey, seperti mana yang disarankan. Dengan ingat bahawasanya kita belum bebas lagi daripada serangan COVID-19. Namun walau macam mana pun, hidup tak terus dijalankan pada mereka-mereka yang ada ruang pekerjaan, ataupun mana yang dah terputus pekerjaan dan sebabkan COVID dan sebagainya, datanglah ke pasar borong ataupun kepada kami, wakil persatuan untuk diinterview. Mudah-mudahan ini dah dapat anda untuk bekerja tetap. Walaupun di pasar borong mungkin anda boleh bekerja di peniaga. Dan apa yang saya harapkan kita berpikir persatuan diri, yang mana anda kata lepas ni kan sekarang ni kita buat secara individu personal dan sebagainya. Ada pihak-pihak yang lain ingin membantu ataupun kerajaan sendiri pun membantu support kepada kami untuk kami menyelaraskan atau membuat satu program sebegini lagi dengan lebih cantik, dengan lebih teratur kan. Kami memang mengharapkanlah. Jadi kita boleh progreskan benda ni. Okey, terima kasih Tuan Presiden. Okey, sahabat-sahabat Elang FM, itu dia Tuan Presiden Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Wilayah Persekutuan. Pada hari ini yang sayang. Itu dia sahabat-sahabat ya. Yang mana yang ada ke lapangan, yang nak datang ke sini boleh lagi sebelum jam 5 petang pada hari ini. Nampaknya sambutan amat menggalakkan di mana daripada pukul 9 pagi walaupun jadual asalnya pukul 2 petang tapi rupa-rupanya pukul 9 pagi telah pun diserbu oleh warga tempatan yang dipercayai berada di berhampiran dengan Pasar Borong Selayang dan Pasar Borong Kuala Lumpur ini. Jadi kepada anda-anda yang nak datang, tolong pastikan membawa topeng hidung dan mulut. Yang lainnya disediakan di sini. Cecair pembasmi kuman juga ada di sini dan penjarakan sosial dekat sini ada SOP yang ditetapkan. Jadi anda tak boleh nak berimpit-impit. Sabar menunggu giliran. Macam mereka-mereka ni ada ramai dekat sini yang menunggu giliran untuk diinterview. Okey, Cik YC mungkin ada nak katakan lagi sesuatu? Saya ni nak kata cuma nak betulkan apa yang terjadi sebelum ni. Saya mengakui saya adalah buat kesilapan pada 5 hari bulan dan 6 hari bulan. Saya menggunakan untuk interview tidak mengikuti SOP. Jadi saya minta maaf kepada semua orang. Jadi apa yang saya buat ni untuk membetulkan keadaan daripada 7 hari bulan, 8 hari bulan, 9 hari bulan, semua pergi ke sana. Walhal saya tak buat pun dah. Saya dah stop dah. Jadi ini last. Hati saya pun dah sakit.
Saya pun dah mengajuk. Saya rasa saya pun tak nak tolong orang lagi. Sebab saya tolong orang, saya dapat tai. Alamak. Tak apa. YC kan sebelum ni orang yang cukup tahan. Macam mana boleh tersentuh hati juga ni? Jadi Okey, baik. pengurusi telefon saya, pujuk saya. Okey, baik. Dia suruh saya juga buat teruskan. Jadi hari saya teruskan. Kalau nak ikutkan nanti memang saya dah stop. Tak apa Cik YC. Ini satu asam garam. Asam garam orang kuat persatuan biasa tu. Ada yang orang cakap saya ni nak kumpul data. Saya ni scammer. Saya ni palsu. Baik. Jadi ini yang saya buktikan hari. Jadi okey, tak apa, kita bermaaf-maafkanlah Cik YC. Ini bulan puasa, bulan Ramadan Al-Mubarak kan. Dekat raya dah pun. Okey, lupakan buang yang keruh lah, buang yang keruh. Ambil je ni. Buang rohia, ambil tempatan. Betul. Jadi dah. Kita pun ada Abang Din sebagai setiausaha. Okey. Lepas tu Abang Din yang mana? Ni Abang Din. Okey. Ni Abang Din. Okey, ni Abang Din. Okey, setiausaha ya. Baik. Jadi pengurusi pun dah jumpa saya, dah pujuk saya, suruh teruskan. Dan saya teruskan. Kalau ikutkan saya dah stop. Saya memang dah stop. Hati kecil, hati dah sakit. Hati dah sakit, hati dah terbakar, semua pun ada. Okey, tak apa. Yang penting sekarang ni warga Malaysia khasnya banyak yang terbakar dengan warga asing ni. Macam mana ni? YC terbakar seorang aja ni. Okey, Cik YC. Apa pun syabas tahniahlah pada Cik YC kerana usaha untuk membuat program ini, sesi temu duga terbuka ni, di mana sambutannya sambutannya amat menggalakkan sekali untuk warga tempatan sinilah. Tapi itulah syarat dia, mesti bawa IC datang sini ya. Jangan bawa pasport. Betul. Okey. Bawa pasport saya tak nak. Saya takut. Okey, sebab ni warga tempatan saja, warga tempatan. Kita ikut undang-undang yang ada. Okey, baik. Kepada rakan-rakan pemandu teksi, macam mana pemandu hailing? Sekarang ni pendapatan memang drop habis. Jadi nasihat YC lah, tolong datang buat kerja lain ke apa ke. Okey. Saya dengan rakan-rakan teksi dan hailing, saya faham buat masa sekarang ni memang tak ada orang pun. Waktu PKP mana ada orang keluar pun. Duit pun tak ada pun. Okey, baik ni YC, sambil kita ambil kesempatan sikit, kita ambil kesempatan. YC dah dapat ke bantuan 600 dengan 500? Bantuan 600 tu rasanya dah dapat. Juga? Dah dapat. Dah dapat. Okey. Bantuan teksi tu dah dapat. Okey, bagus. Bantuan teksi dah dapat. Okey. Kepada rakan-rakan lain yang tak dapat tu, macam mana nak nasihatkan ni? Okey, anda pun okey. yang tak dapat boleh pergi dekat lembaga asing dalam negeri, ataupun dapat laman web. Boleh kemas kini awak punya data peribadi dan bertanyakan dengan cara yang baik. Baik. Okey, itu dia. YC, mungkin nak ucapkan selamat hari raya ke? Raya dah dekat ni. Okey. Saya ucapkan selamat berpuasa. Dan tak lama lagi kita dah nak sambut Hari Raya Aidilfitri. Ni Mak Noh sahabat kita tengah tengok ni. Ya ke? Mana? Mak Noh. Mana abang? Mana abang? Okey, baik. Jadi di sini tadi saya nampak Ayanda. Ayanda Rani. Oh, ada? Mana kita cari Ayanda mana? Tak apa. Nanti Ayanda salah seorang orang kuat juga. Nak pergi cari Ayanda. Okey, baik. Jadi itulah dia rakan-rakan Hailing FM di mana pada hari ini AJK Persatuan Jaga Kecil Wilayah Persekutuan sekarang sibuk melayani ataupun sesi temu duga kepada mereka-mereka yang menghadiri untuk sesi temu duga pada hari ini. Jadi persoalannya, siapa kata warga tempatan tidak ada yang berminat untuk bekerja dari sektor pasar borong seperti sebelum ini? Betul tak bang? Jadi orang tak tahu bang kan? Sebelum ni 90% warga asing. Jadi hikmah COVID-19 rupanya nak bagi tahu. Bukan saja nak bagi tahu ke kerajaan, tapi seluruh warga Malaysia. Betul tak bang? Jadi datang pada hari ini, abang nak mungkin pesan pada kawan-kawan yang tak ada kerja tu? Mungkin boleh katakan? Macam mana kawan-kawan yang tak ada kerja tu? Kawan-kawan yang belum ada kerja, mungkin boleh jemput mereka ke sini? Sekarang ni saya dengar pun kuarantin dah tambah lagi sebulan. Okey. So inilah ada kesempatan dekat siapa nak kerja, nak duit masuk sikit. Mai sini. Abang dari mana bang? Saya daripada Bukit Jalil. Daripada Bukit Jalil? Okey, daripada Bukit Jalil datang sini. Datang seorang bang? Ya, saya datang seorang. Okey, terima kasih bang. Baik, alhamdulillah. Baik.
Okey, kita nampak Ayahanda ada. Ayahanda. Assalamualaikum Ayahanda. Wah, kita bertemu dengan Ayahanda pada hari ini. Salah seorang pejuang ataupun orang kuat yang dalam NGO yang mempertahankan warga kita. Okey, sahabat-sahabat, dekat sini. Baik, YC, ada apa? Interview. Okey, boleh. No problem. Okey, ini petugas-petugas yang sentiasa memastikan SOP dipenuhi di kawasan ini dengan penjarakan kalau 1 meter dekat sini 1,5 meter. Mereka aturkan untuk mereka-mereka yang datang pada sini supaya keadaan selamat. Okey, setidak-tidaknya kita mampu mencegah kehadiran COVID-19 yang mungkin berada di sekitar daripada kita. Okey, sahabat ni, sahabat datang daripada mana bang? Daripada Ceras. Daripada Ceras. Okey, mungkin boleh katakan pada mereka-mereka yang tak ada pekerjaan, mungkin boleh datang sini. Okey, pada yang lain tu okeylah kat sini. Ramai rekomen yang kerja ni, member pernah kerja sini sebelum ni. Dia rekomenkan. Baik. Lagipun sekarang Nama siapa bang? Azwan. Okey, Azwan sebelum ni kerja mana bang? Saya bidang hotel. Kerja hotel. Okey, sekarang hotel pun merudum kan? Hotel sangat merundum. Banyaklah kena. Okey, baik. Terima kasih. Jadi ini sahabat-sahabat ya, di sini ruang pendaftaran di mana Persatuan Penjaja. Abang ni, abang, boleh katakan kepada mereka yang masih nak bersiap untuk datang sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Lan Janggut. Okey, Abang Lan. Okey, baik. Okey, AJK kepada Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Luar Eksuan, Putra. Baik. Dekat sini kami memberi saranan lah kepada siapa-siapa yang tak bekerja Okey. untuk bekerja di sebuah sektor lah di pasar di Pasar Borong. Baik, apa yang perlu mereka bawa untuk datang Okey, sini? kalau dapat salinan IC, Okey. kalau dapat gambar untuk kita punya pas ni contoh ni kru lah, nanti kita akan ada pas. Okey, ada Dan pas. pastikan kita punya kod. Mana contohnya kod abang Okey. P1. P1, okey. Okey, P1 dia sampailah ke mungkin P300 3000 sorry. Okey, baik. Sampai P3000, lepas tu kat situ kita akan buat saringan COVID yang ditanggung oleh kami juga. Baik. Mana tak perlu bayar apa semua. Cuma dekat situ yang berminat sudah hadir. Kalau masih ramai lagi yang nak interview, mungkin kami akan buat sesi kedua pula. Sesi kedua selepas. Hari ini sampai pukul berapa? InsyaAllah kami akan buat besok kot, insyaAllah. Okey, akan diwawarkan kemudian ya. Kami akan bawa di dalam grup. Ini sebenarnya mungkin isyarat pada hari ini di mana barisan panjang mereka-mereka yang beratur untuk Temu Duga mungkin akan membuka ruang untuk esok lagi. Bagaimana? Ya betul. Kalau kami tengok permintaan mesti ada lagi untuk pekerja di Pasar Borong sebab kami punya kota ni 3,000 orang. 3,000. 3,000 orang. Okey, tak kira di sini warga negara. Okey. Perempuan, lelaki. Usia 18 ke atas lah. 18 kata kalau 17 pun insya-Allah lah boleh. Baik, cuma dekat situ berkaitan yang lain tu kami tak menjanjikan something lagi. Kami tak menjanjikan apa-apa lagi datang interview sebab kami pun baru bermula. Tapi dekat situ apabila pihak persatuan akan nampak benda-benda yang perlu kami untuk kebajikan, kami akan bentangkan, kami akan buat meeting supaya benda ni menyeluruh lah. Okey, Balan, nak tanya sikit lah. Bagaimana tergerak untuk mengadakan program sebegini? Okey, sebelum ni memang kita punya Tuan Pengurusi di situ telah diinterview oleh TV3 lah secara rakaman. Saya pun tak ingat tarikh dia bila, tak mahu banyak. Cuma di situ dia memang selepas pendatang-pendatang asing. Di sini telah ramai yang ada Pasar Borong. Banyak isu-isu yang berbangkit kat situ. Dan kat situ kami rasa tergerak melalui persatuan untuk menyokong saranan daripada kerajaan lah. Lagi-lagi daripada BDKL, MPS dan untuk memenuhkan kota. Seterusnya Balan, harapan pada program hari ini. Harapan saya semua datanglah tak interview. Mana kalau tak jangan malu-malu. Jangan malu. Kalau kita tak ada banyak peluang kita dapat. Mungkin permulaan tu daripada pekerjaan. Mungkin kita boleh beralih kepada perniagaan. Orang kata pengalaman dulu kan? Pengalaman dulu. Mungkin kat situ pun saya pun tak nak. Satu poin yang bagus lah Balan. Cuma kat situ banyak peluang kita boleh dapat insya-Allah. Cuma kita dengan atas kaki kita lah. Apa yang kita usaha, apa yang kita buat, akan kita nampak hasil yang akan datang. Kau cakap terus buat terbaik lah. Terima kasih menyokong saya. Sama-sama. Terima kasih. Silap minta maaf. Itu dia Abang Lan, salah seorang orang kuat AJK Persatuan Penjaya yang pada hari ini. Sahabat-sahabat, mungkin kita boleh tengokkan rakan-rakan kita AJK semua hari ini bersiap sedia untuk memastikan SOP dipatuhi dengan ketatnya. Tengok. Tengok sahabat ni, ayahanda. Ya, terima kasih sahabat-sahabat.
Okey, kita nak carilah ayahanda, kita nak tanya ayahanda lah. Okey, sahabat-sahabat yang baru mengikuti Eling FM, hari ini buat lintas langsung di perkarangan kemah ni. Nak sebut perkarangan kemah di ruang udara Pasar Borong Selayang lah. Okey, ayahanda. Okey, assalamualaikum ayahanda. Ayahanda, bagaimana ayahanda melihat program yang dijalankan oleh Persatuan Menjaja pada hari ini, di mana mereka sesi temuduga untuk warga tempatan? Okey, ayahanda, terima kasih. Ini satu langkah yang baik. Okey. Satu aktiviti ataupun satu benda yang diambil inisiatif yang sangat bagus daripada Persatuan Menjaga Wilayah Persekutuan. Okey. Ya, okey. Dan lagi Persatuan Menjaga Kecil lah Persekutuan yang sangat bagus untuk menyeru untuk menyambut cabaran kerajaan dan juga netizen yang membantah pekerja-pekerja asing yang berleluasa di Pasar Borong Selayang. So benda ni sangat bagus, sangat bijak. Tidak ada orang lain buat. Jadi ayah serulah kepada tenaga pemuda-pemudi kita, turunlah ke NSK ni dekat Pasar Borong Selayang untuk interview temuduga kerja Pasar Borong. Sekarang tak ada masa lagi anda nak kata tak ada kerja ke, kerja tak dapat peluang tak bagi, sekarang kita bagi peluang. Kita nak pakai 3,000-4,000 orang, betul tak? 3,000-4,000 anda ya? Jadi datanglah. Kemungkinan pihak persatuan akan lanjutkan lagi tempoh atau temuduga tu supaya benda ni terlalu cepat. Baik, ayahanda. Sabah dan terima kasih. Okey, ayahanda, nak tanya sikit. Sebelum ni kita, mungkin sebahagian besar lah warga Malaysia tak tahu pun sebenarnya Pasar Borong Selayang ni dimonopoli oleh warga asing. Jadi ini membuka ruang ayahanda ya? Betul. Nasib baik ada corona, nasib baik ada PKP. Ya, nasib baik ada corona. 16,000 orang monopoli masalah Selayang Raya kan. Okey. Jadi ayah rasa heran jugalah. Kali kita jangan heran. Datang untuk cawuk cabaran ini. Okey, ayahanda, satu nak tanya soalan cepu mas ni. Sebab apa di BKL baru-baru ni dah pun mengeluarkan perintah untuk menutup semua kedai-kedai yang diusahakan pengusahanya adalah daripada warga asing yang tak dibenarkan. Komen sikit ayahanda. Ya, terima kasih kepada Menteri Wilayah Persekutuan yang begitu tegas menantang untuk tidak membenarkan warga asing untuk bekerja, berniaga. Terima kasih Majlis Bundaran Selayang dan juga di BKL membersihkan kawasan. Terima kasih pada Menteri Mihan yang tangkap parti. Jadi kami rakyat rasa lega lah. Jadi janganlah main isu politik benda ni. Tapi satu ayahanda, boleh tak katakan jangan bermusim lah ayahanda, jangan bermusim. Itulah kata jangan politikkan, jangan angat-angat ayam saja. Angat-angat ayam. Ya ayahanda, tepat kali ayahanda. BKL dan juga PS harus bertindak tegas ya. Kali ini tidak ada lagi isu warga asing, kita tidak heran lagi dah kerana warga negara. Semoga yang membuka ruang kepada majlis daerah. Sebab apa? Saya dapat info dari Majlis Perbendaharaan Kelang pun sekarang ni sedang bertegas. Ya, bagus. MPK pun buat begitu juga, termasuk di belah utara sana, termasuk di Perlis, termasuk Langkawi, termasuk di Ipoh, seluruh negara di Kedah buatkan urusan macam. Adakah ini hikmah COVID-19 ayahanda? Ya, ini adalah iktibar daripada COVID-19 sebenarnya. Baik ayahanda. Kalau tak ada COVID-19, kata-kata biasa ayahanda. Kata-kata itu dia ayahanda. Okey ayahanda, sebelum ni ayahanda mungkin nak katakan sesuatu, bulan puasa ni PKP lagi, nak raya lagi, mungkin boleh nasihat pada warga. Saya nasihatkan pertama sekali, PKP untuk warga negara kita mungkinlah tak lama lagi akan padam, akan habis ya. Sayonara kepada COVID-19, mereka pun dah balik dah. Saya nak syorkan adakan PKP 2 bulan lagi untuk warga asing, untuk parti, supaya mudah immigration buat kerja. Boleh kan? Boleh. Okey, terima kasih ayahanda. Terima kasih. Okey, terima kasih ayahanda. Itu dia ayahanda yang cukup dikenali sebagai pejuang NGO yang sentiasa menghuni media sosial kita. Okey abang, daripada mana abang? Daripada mana? Daripada sini saja. Oh, nak minta kerja juga? Bagus. Okey, itu dia. Ramai sahabat-sahabat kita tak kira Melayu, tak kira India, Cina pun ada tadi memohon untuk sesi temuduga pada hari ini. Yang mana dikabarkan menawarkan gaji. Gaji tadi sempat juga Adam tanya tadi. Ada yang sampai RM90 sehari gaji untuk shift malam ataupun shift siang, terpulang pada kemampuan masing-masing. Adik daripada mana adik? Daripada Rawang. Daripada Rawang. Okey. Sebelum ni kerja mana? Saya kerja kat Rawang enggak? Kerja di sini juga? Dekat Rawang. Dekat Rawang. Okey. Macam mana tahu ada majlis sesi temuduga ni? Dekat FB. Dekat FB. Okey. Datang bersama kawan ni? Okey, mungkin ada kawan-kawan yang dekat Rawang lagi yang tak ada kerja, boleh panggilkan tak? Mungkin boleh katakan sesuatu kalau yang tak ada kerja tu. Mungkin boleh panggilkan mereka datang sekali ke macam mana? Okey. Semua ada bawa perlengkapan cukup. Okey, adik dia tengok dengan siap penutup hidung dan mulut. Okey, sentiasa mematuhi SOP yang disediakan di sini.
Okey, nampaknya ramai warga negara Malaysia pada hari ini yang bermula pada pukul 9 pagi tadi. Jadual asalnya adalah pukul 2 petang, tapi mereka dah pun diserbu pukul 9 pagi. Target ataupun jumlah tenaga kerja yang mereka inginkan adalah sekitar 3,000 ke 4,000 jumlah tenaga kerja. Jadi tidak ada ruang untuk anda merasa malu-malu, tidak ada ruang untuk anda tertangguh-tangguh datang saya pada hari ini. Dan dikatakan oleh salah seorang AJK tadi, jika pada hari ini sambutan menggalakkan, akan dibuka lagi untuk esok. Jadi ini dah aturan panjang rakan-rakan kita yang untuk mengambil giliran ya, akan disaring. Tengok abang ni melakukan saringan dia. Anda tak perlu risau datang sini, cuma pastikanlah anda bawa topeng, hidung dan mulut. Itu kewajipan ya, wajib bawa sebab SOP mereka ketat dekat sini. Kalau tak ketat nanti tak dibenarkan oleh pihak berkuasa kita. Penjarakan sosial 1 meter dan juga tidak ada sentuhan ya bang ya. Okey. Mereka saringan, okey, cair pembasmi kuman juga disediakan di sini. Jadi kepada anda rakan-rakan kita yang mungkin ketandusan pendapatan tempoh PKP ini, bolehlah datang ke sini untuk interview, buat kerja di pasar. Dan kemudian mungkin dekat sini anda boleh mendapatkan pengalaman di mana mungkin peringkat awal anda cuma bekerja, lepas tu mungkin sedikit-sedikit berpengalaman dan anda boleh membuka peluang berniaga sendiri. Jadi ini yang dimahukan oleh Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan. Okey, jadi anda yang nak datang tu tak kira umur 18, 17 pun boleh tadi dikabarkan. Okey, Abang Lan mau buat pengumuman. Okey, sentiasa mereka mengumumkan supaya melakukan penjarakan sosial. Okey, sebab sebelum ini di sini merupakan salah satu tempat yang merupakan kawasan merah. Kawasan merah di mana COVID-19 dikesan di kawasan ini. Okey, boleh hantar gambar? Okey, sekejap. Sahabat-sahabat yang berada di kejauhan ya, yang nak datang boleh saja sehingga pukul 5 petang pada hari ini. Dan sekiranya ada juga mereka akan lanjutkan juga masa, tapi seboleh-bolehnya datang sebelum pukul 5 petang lah. Ini untuk memudahkan AJK kita. Tuan Presiden kita begitu sibuk ke hulu ke hilir pada hari ini untuk memastikan kejayaan program pada hari ini, iaitu program Sesi Temu Duga. Okey, saya akan tutup liputan pada hari ini. Tapi sebelum itu sekali lagi saya ingin nasihatkan kepada anda-anda yang nak datang, tolong pastikan ya SOP, pakai topeng hidung dan mulut. Kemudian anda pastikan penjarakan sosial. Datang dekat pusat dagangan NSK. Nampak pusat dagangan NSK Trade City di kawasan Pasar Borong Selayang ini. Okey. Jadi kalau anda bukan orang yang dimaksudkan untuk Sesi Temu Duga mengambil pekerjaan ni, anda mungkin boleh sampaikan kepada jiran-jiran, mungkin kepada keluarga, mungkin kepada sahabat anda, kawan-kawan yang tiada pekerjaan. Dekat sini mereka boleh datang pada sini, jangan bertangguh-tangguh lagi kan. Okey, pada hari ini dibuka ruang untuk warga tempatan bagi kita mengembalikan tenaga kerja di Pasar Borong yang sebelum ini di kalangan kita mendapat kabar di monopoli hampir 90% adalah warga asing. Okey, sahabat-sahabat, jadi hari ini usaha daripada Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan ni adalah sesuatu yang cukup bagus. Untuk mengembalikan situasi di Pasar Borong di mana petugasnya adalah terdiri daripada warga tempatan. Okey, sahabat-sahabat, saya akan tutup live saya pada ketika ini, di mana anda sekali lagi diingatkan kalau yang ingin mencari ruang untuk bekerja, boleh saja menghubungi AJK ataupun datang terus ke sini, ataupun anda terus ke Facebook Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu. Okey, sahabat-sahabat, kita nak warnai kembali, bak kata ayahanda tadi, kita nak warnai kembali di Pasar Borong ini dengan warna tempatan. Okey, salam kemaafan daripada Riza Adam kalau ada salah tutur bicara saya. Yang penting rakan-rakan kita dapat mengambil peluang jika kita tiada peluang untuk ketika ini. Hari ini dibuka seluas-luasnya peluang, cuma patuhi SOP yang ditetapkan di sini. Baik, salam kemaafan, salam kerinduan daripada Riza Adam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.